Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sekarang ni kita dalam bab iaitu untuk setting platform, yang mana saya akan share kepada anda bagaimana kita nak buat setting platform kita supaya kita nampak sesuatu pergerakan harga ataupun momentum itu dalam radar kita, iaitu dalam penglihatan kita, yang mana kita boleh saya katakan setting ni adalah setting seperti eagle eye, iaitu kita boleh nampak sesuatu counter jika dia naik ataupun buat penurunan, yang mana kita boleh ambil tindakan sama ada kita nak membeli ataupun menjualnya. Okey. Sekarang ini adalah apabila kita buka kita punya platform, sama ada anda menggunakan M+ ataupun lain-lain platform, ianya seperti ini juga. So anda boleh gunakan setting seperti yang saya tunjukkan sebentar lagi. Okey, di sini kita lihat ini adalah papan utama indeks Bursa Malaysia, yang mana menunjukkan keseluruhan syarikat yang berada di yang tengah aktif, dan sekarang ni ini yang paparan depan ni adalah most active volume, iaitu syarikat yang mempunyai volume yang aktif, iaitu dia punya pergerakan sama ada beli dan jual adalah pada paling aktif. Dia tak semestinya membuat keuntungan, dia hanyalah aktif, which is kalau orang jual banyak pun dia still dikira sebagai volume. So kalau tengok di sini ada banyak company yang sekarang ni tengah aktif lah, sama ada pembeli ataupun penjualan, dan kalau lihat di sini pada changes ni maknanya dia sedang membuat keuntungan lah. So kalau tengok di sini counter Hibis dia telah naik, Hibiscus Warren dia tengah naik pada 10% kenaikan, manakala counter Barakah ni dia sedang naik pada 35%. So kita tengok counter Barakah ni dia punya volume adalah 470,000 volume, dan kenaikan dia adalah pada 3 sen, iaitu pada harga 11 sen setengah. Okey, itu adalah cara biasa, iaitu cara tradisional untuk kita tengok platform adalah beginilah. So kita ada paparan utama, kita ada chart dia, kemudian bawah ni adalah indikator volume, yang mana kita boleh tukar juga untuk kita tengok berkenaan dengan lain. And then sini adalah kita punya buy queue dengan buy sell queue dengan buy sell di sini. Kemudian di sini pun ada kita punya lain punya setting, iaitu benda yang sama tapi kita boleh juga tukar dia punya setting. So kalau kat sini, kalau anda yang tiga market depth ni sebenarnya anda boleh request dekat anda punya Remizer untuk tambah lagi 2, yang mana kita boleh tengok pola pergerakan sama ada dia cenderung untuk naik ataupun cenderung untuk turun. Itu yang pertama. Just sekarang ni saya nak share anda macam mana kita nak setting untuk kita dapatkan kita punya alert berkenaan dengan counter-counter yang berkualiti. So kita pergi balik home and then klik mana-mana kolom di tepi ni, sama ada nombor 2. Okey, nombor 2. So kalau tengok sini dia dah setting setting chart apa semua. Just kalau kita tak nak, kita just pergi kepada atas ni template, and then kita pergi ke mana-mana template yang kita rasakan sesuai. Just pilih dulu and then kemudian try setting nanti. Okey, contohnya saya ambil kepada yang ni lah, yang default. Okey, dekat sini bila kita klik dia akan keluar lah begini. So dia ada technical analysis chart, which is kalau anda tak keluar technical analysis chart, anda boleh klik pada sini, anda boleh switch and then pergi kepada technical chart. So sebabkan saya dah klik pada technical chart, dia tak keluar lah sini technical chart, cumanya anda boleh klik pada technical chart. So contohnya kalau saya klik pada sini Indie Index, dia keluar macam ni lah, index
indeks FBM KSCI. So kalau sini dia keluar balik ke indeks ni. So saya klik balik tadi dan klik kepada sini balik. So dia akan keluar macam ni lah. So sebenarnya kita boleh tukar sini, switch to technical analysis. So dia akan keluar technical chart lah. So technical chart ni nanti saya akan share macam mana kita nak settingkan dia. Kemudian yang tengah ni market trade monitor ni, sebenarnya ni dua benda yang sama ni sebenarnya. Market trade monitor. So kalau saya suka tukar switch kepada market summary. Bukan market summary, kepada ni index mini ranking. So kalau kat sini kita dapat lihat dia punya most active volume pada top 10. So itu adalah kita punya setting. Okay, saya rasa saya salah template. Sepatutnya template dia adalah template yang ini, which is kita dapat tengok satu technical chart, kemudian kita dapat tengok charting yang semasa, iaitu minute chart, dan kemudian market trade monitor. Sekarang ni kita ubah yang tepi ni, switch kepada technical analysis. So technical analysis dia akan pergi tepi ni, dan ini adalah standard untuk technical analysis. Standard indicator. So kalau anda tak nak, nanti anda boleh setting lah. Just saya nak inform, sini technical analysis, sini adalah kita punya chart, itu minute chart, pergerakan harga, kemudian ini adalah market dip, ini adalah harga semasa, dan bawah ini kita boleh tukar. Ini adalah dia punya analisis berkenaan dengan market ini, which is buy rate percentage dia 66%. Ini waktu sekarang ni, ini buying, ini selling, ini harga tidak berubah lah. So dia mengikut turutan sama ada orang tengah beli. Kalau tengah beli, dia akan keluar beli dulu, kemudian orang jual, dan lepas tu tak bergerak pun sama juga, dia akan keluar. So itu adalah technical analysis untuk ni. Dan anda juga sebenarnya boleh tengok ini yang close semalam, ini hari ni buka, ini adalah yang high, ini adalah yang low dia. So kalau situ kita boleh tukar sama ada group by volume, which is ini adalah volume transaction, yang mana kita nak tengok kalau dia 1000, berapa banyak transaction volume untuk yang 1000, which is kalau 1000 ni banyak, iaitu volume transaksi dia banyak dan volume dia pun banyak, which is kemungkinan besar harga tu boleh counter ni boleh naik lagi. So kalau kat sini, kalau kita tengok yang majoritinya lebih 100 ke 900 yang monopoli sebenarnya. Yang untuk yang 1000 lot tak banyak. So anda boleh tukar juga kepada group of price. Sini group of price ni maknanya harga, pada harga-harga sini berapa banyak transaksi volume, iaitu pada harga 85 sen berapa volume, berapa transaksi, iaitu, dan kemudian seterusnya dan ke atas. So kalau tengok sini volume ada 126,112 volume pada harga 11 sen dan 12 sen. So anda tengok sini ya. So ini adalah buy percentage dia lah. So maknanya kalau 100% maknanya semua buying 125 tadi. So itu adalah untuk yang bawah ni, dan last kali adalah latest transaction lah. So latest transaction ni adalah by second, maknanya setiap kali transaksi kita akan nampak lah transaksi semasa. So anda boleh check, anda boleh semak balik yang mana satu yang anda berminat. Kalau saya berminat dengan ni lah, so saya lebih alert nanti. Kemudian yang kanan ni adalah market trade monitor, iaitu market trade monitor sekarang ni dia monitor keseluruhan, iaitu sebanyak 1000 counter pada satu masa. So kalau bagi saya
saya tak berminat untuk lihat kesemuanya, which is saya dah ada saya punya favorite counter saya. So kalau dekat sini anda boleh tengok kita boleh setting untuk klik hanya pada favorite counter kita. So kita just klik pada favorite counter saja. So nanti dia akan monitor counter kita saja. Kemudian kita akan highlight macam ni Sama ada yang merah adalah penjualan, maknanya yang hijau adalah pembelian, dan kita highlight jika dia melebihi 500 ke atas, ataupun anda boleh setting sama ada anda nak 600, 1000 lot ke atas ataupun sebagainya. Itu ikut pilihan anda lah. So kalau saya letak 500. So sekarang ni yang dikeluarkan dekat sini hanyalah counter-counter favorite, counter-counter dalam watchlist saya sahaja. So saya just monitor counter-counter yang dalam watchlist. So kalau anda tengok belah kanan ni, counter-counter yang ada lebih daripada 500 dia akan highlightkan macam ni. Dia akan highlight sama ada pembelian ataupun penjualan, dia akan highlight. Dan kalau anda tengok nanti kalau ada satu counter saja keluar daripada atas sampai bawah, maknanya counter tu tengah ada momentum. Counter sekarang ni pun ada momentum, cumanya macam ni Sime ni meaning tadi ada begitu ramai orang nak jual pada satu masa. Macam ni MYEG ni orang tengah beli ni, ada momentum. So kalau kita tengok benda. Kalau nak pergi ke counter lain, just klik pada nama ni dan klik pada MYEG. So MYEG ni tengah volume tengah naik, which is ada orang tengah beli, tengah pembelian yang banyak sekarang ni, dan pada harga 98 sen. So sekarang ni tengah laju ni sebenarnya. Kita tengok tadi 97, ni 95, tengah laju, beli dan penjualan dan pembelian tu tengah laju. So macam tu sebenarnya kita nak semak. Dan kemudian ini adalah technical analysis yang mana anda boleh setting dekat sini apa yang anda mahukan. Kalau anda tak nak tengok RSI atau momentum, anda just klik balik pada momentum, dia akan hilang lah. So RSI, ini adalah technical analysis. Kemudian dia ada Bollinger Band dengan EMA, iaitu EMA 50. So kita boleh setting sebenarnya semua benda ni. Contohnya macam exponential ni, kita nak setting kita punya setting, just kita pergi kepada exponential moving average ni 50. So kalau kita nak dia 20 je, kita klik saja 20. Warna pun kita boleh tukar dan klik OK, dan dia akan tukar lah. So ini adalah satu analisis untuk intraday. Ini intraday sebabnya dia menunjukkan waktu sekarang, iaitu waktu dia tengah berlangsung. So RSI pun sebenarnya kita boleh tukar. RSI iaitu Relative Strength Index, dan kita boleh tukar lah. Ini dia punya limit dia atas bawah. Ini traditional punya memang 70 dan 30. Kita boleh tukar. Yang biasa saya pakai adalah 14. So tekan. So ini adalah 14, which is yang atas ni adalah overbought, bawah ni adalah oversold. So ini adalah salah satu cara untuk kita tengok technical analysis terus daripada kita punya platform, which is kita tak perlu pergi Chartnexus ataupun Malaysia Stockbiz. Kita just tengok daripada kita punya platform dan kita boleh nampak lah, dan kita boleh monitor dalam masa sama. Saya rasa saya tak tukar lagi yang ni. Stockbiz dan OK. So sekarang ni market tengah pun berlangsung, dan saya punya internet ni ada gangguan, sebab tu dia stop. Kalau nak tengok dia ada gangguan ke tidak, dia akan sekarang ni tengah masuk dalam pre-closing. So saya nak share sedikit ilmu berkenaan dengan pre-closing. So daripada pre-closing ni, sebenarnya
pada pukul 4.45 sehingga 4.50 adalah pre-closing, iaitu dia nak tutup tapi kita boleh membuat penawaran dan pembelian dalam jangka masa 5 minit sahaja, which is sekarang ni kalau anda nak beli ataupun nak jual, contohnya kaunter MYEG ni, kita tak tahu sama ada kalau kita queue pada RM1 ni dapat ataupun tidak. Harga tu anda boleh pergi ke home, klik pada home, which is di sini ya, dia punya home, and then anda lihat kepada TO. TO ini adalah harga yang bakal ditutup, maknanya bakal tutup pada 9.50, inilah harganya. So dia mungkin akan berubah, tapi kalau kita nak beli, kita beli reference, sama ada kita nak jual ataupun kita beli referral kepada inilah. So sekitar 0.975 ataupun 980, which is yang mana-mana kita akan dapat pada harga itu nantilah. So ini adalah kegunaan TO. Dia sama ada kita pre-opening dan pre-closing, yang mana saya dah share macam mana bila berlakunya pre-opening dan pre-closing tu. Ini adalah reference kita. Harga yang tutup mungkin akan bermain di sekitar ini sahaja. Ini adalah future punya closing price ataupun future punya closing price, betul. So itu adalah cara untuk kita tengok macam mana berlakunya queue dengan sell untuk pre-closing. So kat sini adalah 980. So saya nak terangkan sedikit. 980 adalah di bawah inilah, maknanya tak nampak, which is yang mana sekarang ni orang ramai nak jual, which is harga kemungkinan akan jatuh kepada 980 ataupun 975. So sekarang ni kalau kita queue ke atas ni pun nanti kita akan dapat pada harga 980, walaupun kita queue nak buy pada harga 1050, iaitu RM1.50, tapi kita akan dapat pada harga 980. Kalau kita nak jual juga, kalau kita nak jual pula, kita nak jual pada harga 0.985, kemungkinan besar kita akan dapat jual lebih tinggi daripada itu, iaitu pada harga 980. Just monitor sahaja pada paparan indeks, iaitu pada 980. Kalau anda tak percaya, nanti kita tengok pada pukul 4.50. Dia akan terjadi transaction, semua hanya akan berlaku pada satu harga saja, which is bila dia nak tutup, dia akan boleh transaksi sama ada beli dan jual pada 9.50 ke atas pada satu harga saja. So kalau satu harga itu, inilah harganya pada TO sini. Anda perlu lihat pada TO sahaja. So saya harap anda faham, dan kita lihat nanti, kita monitor. So kalau pada yang nak jual, nak jual yang betul-betul murah macam ni, dia akan terjadi hanya pada 980, which is walaupun kita offer rendah, tapi sebenarnya kita just nak potong queue tu sebenarnya untuk kita dapat jual terus pada 980. And then kalau siapa yang nak beli ni, sebenarnya dia nak potong queue untuk beli, tapi dia akan terjual juga pada 980. Dia tak boleh dapat yang murah ni. Walaupun kita queue RM1, tapi kononnya kita nak dapat 90 sen, no, kita tak mungkin dapat 90 sen, kita akan dapat 985. Just kita boleh potong queue sahaja, itu sahaja. So saya harap anda jelas dan faham, dan kita tunggu beberapa ketika. Okey, sekarang ni dia turun 975, which is TO tadi dah berubah sikit. 980, which is sekarang ni hanya 980 sahaja yang dibenarkan untuk jual ataupun membeli. So dia turun tadi daripada nak dekat RM1, dia turun jadi ke bawah. So ini adalah dia punya closing price dia. Yang anda tengok dekat semua ni adalah closing price dia. So kalau anda tengok balik, kalau anda tengok balik di sini, dia punya TO adalah sepatutnya samalah. So TO ni adalah
waktu tengah tadi, tengah pre-closing tadi, dia akan menunjukkan kita inilah harga-harga yang bakal ditutup. So kalau kita nak queue, kita queue saja pada harga TO ni, sama ada beli ataupun jual. So sekarang ni market tengah pun dah lepas pun pre-closing, and then kemudian kita hanya boleh melihat mana-mana kaunter yang berpotensi untuk kita beli, dan kemudian kita akan jual esok pagi, yang mana kemungkinan besar dia akan naik. Itu salah satu teknik untuk kita membeli dan menjual. So saya harap anda sedikit faham berkenaan dengan pre-closing. Nanti insyaAllah saya akan tunjuk balik bagaimana kita nak buat, kita nak tahu harga untuk pre-opening dan pre-closing, bila waktunya, bila waktu rehat market, bila waktu open, semuanya akan dicerita insyaAllah pada video-video yang lain. So sekarang ni saya just nak share, ini adalah setting. So kalau kita tengok pada sini, dia close masuk dalam Bollinger Band. So kalau kita tengok kepada 60 minute charts, sebenarnya dia harga tidak berubah untuk beberapa jam, iaitu daripada pembukaan jam tadi, dia naik dan harga bermain di sekitar tu saja. So ini adalah tally apa yang kita nampak di sinilah. Itu adalah cara untuk kita buat setting. So dia ada banyak sebenarnya setting. Kalau anda lihat sini, kita boleh tukar juga. Kalau anda lebih suka yang fancy ataupun yang banyak chart, so anda boleh tengok kat sini lah. So anda boleh tukar sebenarnya. So kalau sini anda suka tengok fast code, sini adalah fast code dia. So cara tengok dia pun sama juga, best buy dengan best sell ni. Kemudian bawah ni anda boleh tukar, ada sama ada anda nak trade monitor ataupun anda nak tengok index, subbit. Sini pun boleh tukar. Ini index, kalau anda tak nak tukar, anda boleh trade monitor. Tapi ini mungkin anda nak buat trade monitor, anda nak settingkan trade monitor ni just untuk anda punya stock, sama ada stok-stok yang ada berminat. So anda klik saja dan tekan OK. So dia akan, ini adalah keseluruhan, manakala ini adalah yang kita punya selected, dan ini bawah ni pun boleh tukar, tapi ini benda yang sama. So kita biar saja ini index. So kita tahu index sekarang dia telah jatuh, tapi dia bermula daripada bawah tadi, dia naik dan kemudian jatuh di tahap permulaan balik. So kat sini pun sebenarnya kita boleh tukar. Dia lebih sebenarnya tukar kepada market trade monitor ni sebenarnya. So market trade monitor ni kita boleh tukar, kita nak yang mana pula. So kita boleh tukar. So sebenarnya kalau setting yang terbaik adalah yang tadi, tapi just boleh juga anda, jika anda nak asing-asingkan trade monitor ni, just klik saja dan anda tukar, dia akan tukar lah. Ini adalah volume semasa untuk, dia ada mini index dengan market trade saja. So ini adalah volume dan ini adalah transaction. So pada volume sekarang, so berartinya sekarang ni untuk volume yang banyak pada 1 million pada semua counter, dan ini adalah transaction last pada counter ni lah. Maksud saya 1 juta ni adalah unit tau, dia bukan lot. Kalau anda tengok sini adalah lot, sini transaction adalah pada lot. So saya harap anda faham sedikit bagaimana penggunaan, bagaimana kita nak setting sebenarnya kita punya platform. So kebanyakan platform adalah sama, kecuali RHB TradeSmart, dia ada special sikit, dia ada bacat apa semua tu lain dia punya setting.
saya ada RHB Trade Smart, cumanya saya dah lama tak login sebab saya tak ada pun duit dalam tu. Saya just guna Maybank dengan M Plus saja, sebabnya saya lebih convenience menggunakan chatting-chatting pada platform Mbank dan M Plus. Itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.